Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni kuliah sempena PKP 2 2.0. Ni kira masjid pertama saya kuliah lepas start PKP kedua ni kan. Alhamdulillah, salli ala Muhammad di Pulau Pinang lah, di Pulau Pinang. Alhamdulillah. Dan nampak tuan-tuan memang ikut SOP sungguh-sungguh ni. Jauh sungguh pada saya ni. Alhamdulillah. Salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Dan SOP pun antara syarat SOP tak boleh kuliah panjang, insya-Allah. Kita akan berhenti sekadar insya' sekejap lagi insya-Allah. Dan hari ini kita menggunakan kitab Fathur Rahman, doa dalam Quran, kisah dan tafsiran. Dan kalau tak salah saya, kita berada pada doa yang keempat. Nanti kalau tanda kat kitab tuan-tuan tu. Keempat kan? Doa yang keempat. Doa yang tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Buku ni menghimpunkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 60 doa dalam Quran. Dan semua buku-buku, semua doa-doa ni dia ada kisah-kisah dia tersendiri. Ada kisah-kisah dia, siapa panjat doa tu, apa kisah dia sebaliknya, tu yang menarik tu. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada doa yang keempat. Doa yang keempat, surah Al-Baqarah ayat 250. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maksudnya, ya Tuhan kami, mereka berkata, ya Tuhan kami, berilah kesabaran ke atas diri kami dan perkukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Kisah dan tafsirannya. Doa ini, siapa yang panjat doa ni?
Doa ini dipanjatkan oleh tentera Islam di bawah pimpinan Talut. Jumlah mereka sedikit nak dibandingkan dengan bala tentera Jalut yang berjumlah sangat besar. Lalu mereka pun berdoa, qalu rabbana afrigh alaina sabran. Ya Tuhan kami, berilah kesabaran ke atas diri kami, iaitu curahkanlah kepada kami kesabaran di sisimu, wathabbit aqdamana, dan perkukuhkanlah pendirian kami, iaitu ketika kami menghadapi musuh-musuh kami, dan jauhlah kami daripada sifat pengecut lagi lemah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Kisah Talut dan Jalut. Kisah Talut dan Jalut. Salih ala Syamad ni kisah di sebalik ni orang yang memanjatkan doa ni lah. Salih ala Syamad tuan-tuan. Nah, sebenarnya yang memanjatkan doa ni ialah grup Salih ala Syamad Talut yang terpaksa berhadapan dengan tentera-tentera Jalut yang jumlah dia sangat ramai. Saya kita bincang. Salih ala Syekh Muhammad, depa doa minta pada Allah. Tuan-tuan, kita ni waktu kita duduk dalam situasi macam ni pun kita berhadapan dengan peperangan juga ni. Peperangan berhadapan dengan COVID-19, hashtag kita belum menang. Kan? Hashtag kita belum menang. Maka apa kita kena buat? Kita kena perbanyakkan doa. Dalam suasana yang macam ni, tuan-tuan kena ingat ada beberapa benda. Dalam suasana kita berhadapan dengan wabak, ancaman, musibah, bala bencana, apa saja, tuan-tuan kena ingat beberapa benda. Yang pertama, waktu ni waktu kita kena kuatkan hubungan kita dengan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kena tambah ibadat. Di antara benda yang kita kena perbanyakkan waktu ni ialah istighfar. Banyakkan istighfar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dahulu kita punya dua keamanan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitulah dahulu kita punya dua sumber keamanan. Iaitulah Rasulullah SAW dan istighfar. Satu sumber keamanan telah pun wafat, yang tinggal hanya satu saja lagi, iaitu istighfar. Maka kalau kita nak kembali aman, nak kembali duk elok, nak kembali cantik, perbanyakkan istighfar. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jaga hubungan kita dengan Allah. Waktu ni kena banyak qiyamul lail. Kena banyak semayang berjemaah. Tak boleh semayang jemaah di masjid, semayang jemaah di rumah. Pastikan keluarga kita semua semayang jemaah. Waktu ni kena banyak baca Quran. Waktu ni kena banyak doa. Banyak doa. Apa lagi yang kita boleh buat selain kita doa, minta pada Allah? Siapa yang turunkan wabak, Allah turunkan wabak. Siapa yang boleh angkat wabak, Allah boleh angkat wabak. Boleh tak Allah tak bagi wabak tu masuk ke tempat kita? Boleh tuan, walaupun wabak ni seluruh dunia. Tapi boleh tak kalau wabak ni Allah tak bagi masuk dekat Pulau Pinang ni? Boleh tak? Boleh. Sallallahu alaihi Muhammad, boleh saja. Pasal apa Allah? Mungkin tuan-tuan apa yang duk jadi ni bukan pasal orang, tapi pasal kita. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan doa. Antara doa dia, patutnya semua orang dah hafal dah doa ni. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Itu pertama. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal dudam wa min sayyi'il asqam. Hadis riwayat Abu Daud. Amal tuan-tuan, doa tu yang kita boleh panjatkan, yang kita boleh minta. Jangan sombong sangat dengan Allah. Yang kedua tuan-tuan, salat yang pertama, dekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, tolong jangan buat maksiat. Waktu ni jangan buat maksiat. Maksiat hanya mengundang bala lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Syukur pada Allah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu sepanjang PKP ni, pub dan disko tak dibenarkan untuk beroperasi. Alhamdulillah, paling tidak ada sekatan sikit. Tapi dia mai kok lain pula, dia mai sugar baby pula. Rupanya lama dah cerita sugar baby, sugar daddy, sugar baby ni lama dah. Saya lihat ada semak cuma, dan portal tentang sugar book ni pun dah dibincangkan beberapa tahun yang lepas dah pun tuan-tuan, Muhammad. Kan? Tapi
Yang jadi meletupnya sebab Salih ala Sayyidina Muhammad, dia pula pergi buat statement, bagi tahu kata, dia buat di temu ramah, dia beritahu kata peningkatan orang yang di kalangan para pelajar kita yang masuk, yang minta. Tuan-tuan tahu tak sugar baby ni apa ni? Tengah-tengah je tengok ni. Salih Muhammad. Dia ada sugar daddy, ada sugar baby. Sugar daddy ni orang yang ada harta, orang yang ada kaya. Yang dia ni Salih Muhammad tuan, dia mampu untuk belanja untuk dapat kepuasan dan keinginan dia. Dan cari siapa? Cari sugar baby. Sugar baby ni budak-budak ni, yang muda-muda ni yang attach dengan dia, yang dia bayar allowance, yang dia bagi rumah, dia bagi apa-apa semua keperluan-keperluan budak tu. Bahkan dalam satu temu ramah, salah seorang daripada bekas sugar baby ni, dia kata dia boleh mendapat RM50,000 sebulan. Tak termasuk lagi rumah dia, duduk di kondominium, tak termasuk kereta dia, tak termasuk apa. Yang dia dapat saja solid cash, dia boleh pergi sampai RM50,000 sebulan. Siapa tak mahu? Budak-budak mana? Budak-budak universiti waktu tu ni masuk. Saya cuma dia kata. Mak dia kata ayah dia tak tahu, dia teriak dia kata. Dia kata harap-harap ayah dia tak tahulah apa dia buat. Dia minta ampun, dia kata ayah saya minta ampun, saya minta maaf. Tapi dia kata sampai sekarang ayah dia tak tahu apa dia buat. Janganlah Allah buka apa yang dia buat kepada ibu dan ayah dia. Waktu dia dah tinggalkan. Nanti masalah RM50,000 boleh dapat sebulan. Buat apa? Khidmat. Bagi khidmat apa? Khidmat seksual. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam tempoh yang macam ni, tuan-tuan, 14,000 pelajar-pelajar universiti mendaftar sebagai salli alaihi wasallam sugar baby ni. 14,000 tuan. Punya ramai. Waktu-waktu yang macam ni jangan buat maksiat. Waktu-waktu yang macam ni jauhkan diri daripada maksiat. Sebab maksiat bukannya akan menghentikan bala, tetapi maksiat hanya akan menambahkan bala. Ingat tu dia lah maksud mana. Tuan tengok macam mana tentera tentera Talut berhadapan dengan tentera Jalut yang sangat besar. Apa dia buat? Dia minta doa pada Allah. Minta doa, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kesabaran. Bagi dekat kami sabar. Wa thabbit aqdamana, dan perkukuhkanlah salli ala sayyidina Muhammad pendirian kami. Waktu mana? Waktu kami nak berhadapan dengan musuh nanti, jauhkan, cabut daripada hati kami ni rasa takut, rasa lemah, pengecut. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami kepada orang-orang bila berhadapan dengan orang kafir ni. Bani Israel mula melupakan ajaran yang ditinggal oleh Nabi Musa setelah baginda wafat. Mereka mula menjadi bangsa yang lemah dan berpecah belah. Mereka memerlukan seorang pemimpin yang dapat menyatukan mereka kembali. Allah memerintahkan seorang pemimpin daripada Bani Israel agar melantik seorang pemuda bernama Talut menjadi ketua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu benda yang tersimpan yang merupakan kemuliaan kepada Bani Israel pada waktu tu. Satu kotak, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peti ni nama tabut. Waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bani Israel jaga peti ni, orang sangat memuliakan mereka. Mereka ni sangat dimuliakan. Sampai ke tahap, tuan-tuan, sampai satu ketika mereka mula berselisih, mula menyelisih. Salli ala sayyidina Muhammad, bergaduh sesama sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga ke tahap, tuan-tuan, kotak tabut tadi telah dicuri. Bila kotak tabut dicuri, seolah-olah macam mereka hilang kemuliaan. Dah tak mulia lagi dah. Sebab tu nak mulia masyarakat ni bila masyarakat ni bersatu padu. Saya selalu pesan, waktu ni waktu bukan waktu nak bergaduh. Waktu ni orang Islam tolong jangan bergaduh. Ni bukan waktu orang Islam bergaduh. Salih alaihi wasallam. Waktu ni orang Islam kena duk sekali. Orang Islam kena kuat. Tuan-tuan, bila orang Islam berpecah,
kemuliaan orang Islam akan hilang. Orang tak akan pandang hebat, orang tak akan pandang gah dah. Hebat macam mana Islam? Orang Islam berpecah, orang tak akan takut dengan orang Islam. Orang pelekeh-pelekeh je orang Islam, tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila depa bergaduh sama-sama, depa engkar, depa mula menyelisih daripada ajaran Nabi Musa AS, waktu tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka apa yang berlaku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa mula berpecah belah dan kemuliaan depa peti tabut itu telah dibawa lari, dicuri. Salli ala sayyidina Muhammad, dan disimpan di satu tempat. Tuan-tuan tahu tak, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, maka depa nak apa waktu tu? Depa nak minta supaya dihantar balik dekat depa seorang pemimpin. Tapi perangai Bani Israel ni daripada dulu sampai lah ni sama. Apa dia? Yang nombor satu, pemimpin tu mesti sesuai dengan hati depa ni. Sebab tu depa tak terima Nabi SAW. Pasal apa depa tak terima Nabi SAW? Pasal Nabi bukan daripada kelompok depa. Sama dengan kes Talut ni. Talut ni, sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah perintah untuk lantik Allahumma salli ala sayyidina Talut, depa tak mau terima. Pasal apa? Pelantikan Talut sebagai raja Bani Israel sangat mengejutkan. Ini kerana Talut bukan berasal daripada keluarga bangsawan. Maka Bani Israel pun menolaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang nak pilih tu siapa? Talut. Siapa Talut ni? Lah, dalam riwayat cerita dia ni petani ataupun tukang kayu. Orang lagu ni nak angkat jadi ketua kami. Kami lagi hebat lagi daripada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kami lagi kaya lagi daripada dia. Ni geng-geng bangsawan ni takkan nak ambil tukang kayu ni ikut jadi pemimpin kami. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Samuel ataupun Syam'un, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia salah seorang disebutkan sebagai nabi yang menguruskan yang ada pada zaman Bani Israel pada waktu. Dia menjelaskan bahawa Talut inilah pilihan Allah yang paling tepat. Bukan kita pilih, Allah yang perintah untuk angkat dia. Lalu Allah yang pilih dia, menganugerahkan kepadanya keluasan, kematangan ilmu dan tubuh yang kuat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Di antara tanda bahawa Allah melantik Talut itu sebagai pemimpin ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tabut tadi ni akan dikembalikan kepada Bani Israel. Itu tanda dia. Kalaulah peti tabut itu akan kembali kepada Bani Israel, ini bukti kata Talut inilah pemimpin yang dipilih oleh Allah SWT. Mereka pun semua setuju. Ditakdirkan cerita orang yang melarikan Allahumma salli ala Muhammad, kita peti tabut tu. Peti tabut ni banyak perbincangan dia. Ada yang kata dalam peti tabut ni ada mushaf, ada mushaf Allahumma salli ala Muhammad, kitab Taurat milik Nabi Musa alaihissalam. Ada yang kata dekat dalam tu ada pakaian Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan boleh rujuk perbincangan dalam kitab tafsir Ibnu Kathir rahimahullah taala. Ada yang mengatakan bahawa dalam tu ada Allahumma salli ala Muhammad, al-manna was-salwa ada kat dalam tu. Ada yang mengatakan bahawa Allahumma salli ala dalam tu ada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Macam-macam lah perbincangan ulama tentang apa yang ada dalam peti tabut tu. Waktu tabut ni dilarikan, puak yang melarikan tabut ni, apa dia buat? Dia dah peti ni mulia sangat. Dia pergi serang dan buat lari peti tu. Lalu dia letak apa? Dia letak di bawah berhala depa. Tak di bawah berhala depa, berhala tu terbakar. Dia kata, oh tak boleh, benda ni power sangat sampai kita letak di bawah, rupanya dia bakar berhala kita. Tak boleh. Lepas tu buat macam mana? Kita ambil letak di atas. Letak di atas tu, berhala pun terbakar juga. Lepas tu buat macam mana? Pergi ambil pitak tang ni, benda ni terbakar. Pitak tang ni, benda ni terbakar. Siapa pergi dekat, orang tu mati. Dia kata, kalut dah ni. Oh tak boleh aja dia lagu ni.
Tu nak buat macam mana? Kita hantar balik ke depan. Siapa yang berani pi angkat dia, bawa dia pi balik? Sebab siapa pi dekat, pi pegang dia, pi duduk dengan dia sehingga mati. Nak buat lagu mana ni? Kita ambil seekor lembu ke, kita ambil seekor binatang, kemudian kita ikat kat belakang dia, kita biar pi dia balik sendirilah, dia pi hantar tu. Lalu tuan-tuan Allah SWT, sungguh dia ambil seekor kuda ataupun seekor unta, dia ikatkan peti tabut tu di belakang unta tersebut, lalu disuruh pergi hantar balik kat tuan dia. Dan sungguh dalam perjalanan yang begitu jauh nak balik ke jumpa dengan Bani Israel tu, ramai orang yang nak pi ambil peti tersebut, tapi nak pi ambil je mati, lalu siapa pun tak wani tempat ni. Dan waktu pemilihan Talut itu, peti itu kembali kepada Bani Israel. Itulah yang membuktikan bahawa Talut itu merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, tabut iaitu peti yang berisi kitab Taurat itu kembali kepada Bani Israel. Sebelum itu peti itu hilang ketika Talut menjadi ketua. Peti itu kembali kepada mereka. Ketika itulah Syam'un ataupun Samuel ini mengatakan bahawa pelantikan Talut oleh Allah untuk memimpin Bani Israel dengan bukti kembalinya peti tersebut. Firman Allah yang bermaksud, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi seorang raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu dan sisa daripada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah 248. Setelah kembalinya tabut, barulah Bani Israel percaya dengan Syam'un ataupun Samuel itu dan bersetuju atas pelantikan Talut sebagai ketua mereka. Ketika itu Bani Israel dijajah oleh bangsa Filistin yang lebih kuat daripada mereka. Pasukan Filistin dipimpin oleh seorang komander yang bertubuh besar bernama Jalut. Jalut akan dibunuh oleh anak kecil yang kemudiannya menjadi seorang nabi. Tuan-tuan, kisah dia apa? Waktu dalam keadaan peperangan yang dahsyat tu, sallallahu alaihi wasallam, semua orang pun tak tahu nak buatnya macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu nak berhadapan ataupun nak membunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalut ni macam mana? Sebab tubuh dia sangat besar. Lalu subhanallah, mai seorang budak. Dia bawa terbir je tuan-tuan. Nak ceritakan. Dia bawa terbir dengan batu je. Lalu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panah ataupun dia terbir Jalut ni dengan batu saja, dengan menggunakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, tu kisah lain, bukan ni sampai dah ni. Kemudian tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, akhirnya yang budak itu satu hari akan jadi nabi, itulah Nabi Daud alaihissalam. Talut menyeru Bani Israel untuk memerangi musuh mereka yang kafir. Sallallahu alaihi Muhammad. Lantas dia dan pasukannya pergi ke medan perang. Apabila melihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasukan Jalut yang lebih besar jumlahnya, beberapa orang daripada pasukan Talut berasa takut dan mengundurkan diri. Mereka diuji dengan sebatang sungai. Ketika berangkat ke medan perang, Talut berkata kepada anggota pasukan tenteranya, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Maka siapa di antara kamu yang meminum airnya, dia meminumnya kecuali dengan secedok tangan, maka dia adalah pengikutku. Tuan-tuan, dahlah sana jumlah tentera tu begitu ramai, besar-besar pula tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tentera Filistin. Filistin. Pimpinan siapa? Pimpinan Jalut. Tu confuse kat Talut dengan Jalut ni, mana satu baik, mana satu jahat kadang-kadang kan. Macam dengan Habil dengan Qabil. Kita pun kadang-kadang confuse mana satu baik, mana satu jahat tak. Talut dengan Jalut pun sama kadang-kadang. Sallallahu alaihi wasallam, kalau masuk soalan periksa tu boleh salah tanda yang mana satu dia, Talut dengan Jalut ni. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dahlah tentera tu ramai. Depa ni dah tak berapa ramai. Kemudian waktu nak pi perang tu, ada sekelompok dah patah balik lah. Tak boleh pi dah, ni ramai sangat ni. Kalau kita pi pun sekali kita mati saja je. Dia tak mau, patah balik. Tinggallah berapa orang. Lepas tu pi pula tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, sampai jumpa sebatang sungai. Bila sampai kat sungai tu, kata Talut kepada tentera-tentera dia, nanti tu sungai tu kita
saya benak pakat-pakat minum ayak dia setakat 1 cebok aja. 1 cebok ayak je, minum takat tu aja. Jangan lebih. Jangan lebih. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau lebih, dia bukan pengikutku. Orang yang ambil 1 cebok saja yang dia dikira sebagai pengikutku dan dia akan terus ikut dalam peperangan ni. Dalam riwayat cerita tuan-tuan, kalau tak salah saya sekitar 20,000 orang. Tapi bila sampai dengan panas terik dengan apa, dengan macam-macam yang ada, solat Jumaat tuan-tuan, akhirnya jumpa ayak bukan sakat minum, mandi. Terjun, mandi, ambil ayak apa sebagainya tuan-tuan, tinggal tinggal dalam, wallah, saya tak ingatlah, dalam 2,000 kot kalau tak salah saya. Yang berbaki. Selebihnya tuan-tuan, semuanya melanggar perintah Talut. Dan yang berbaki yang sedikit ini sahaja yang Allahumma salli ala Muhammad dibawa oleh Talut untuk berperang dengan tentera Jalut. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kadang-kadang dalam keadaan kita nak berhadapan ataupun nak menyampaikan dakwah ke, nak buat kerja-kerja agama ke, bukan kuantiti yang penting. Yang pentingnya ialah quality. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, quality. Allahumma salli ala Muhammad. Dan jadi sama juga kes yang berlaku dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud yang pi nak berperang, Allahumma salli ala Muhammad, daripada tentera Islam 1,000 orang nak lawan musuh Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, dua ada 3,000 orang. Salli ala Muhammad. Kemudian salli ala Muhammad, sampai dekat sana 300 orang patah balik. Siapa patah balik tu? Geng-geng munafik. Yang tinggal berapa? Tinggal 700 orang nak pergi perang. Salli ala Muhammad. Demikian juga dalam perang Ahzab ataupun perang Allahumma salli ala Muhammad, perang Khandaq. Perang Khandaq lagi dahsyat. Mai 10,000 orang nak serang tentera Islam. Penduduk Islam yang ada dekat Madinah hanya sekitar 3,000 orang. Yang mai tu lebih 10,000 orang nak serang. Mai ketakutan dalam hati orang Islam yang ada dekat Madinah. Ketak, takut tengok jumlah begitu besar nak main tu. Lalu tuan-tuan, apa yang berlaku waktu tu, subhanallah, dalam ketakutan Allah goncang hati mereka ni tuan-tuan, ramai yang melarikan diri. Tinggal sikit saja. Waktu sikit tu Allah tak izin pun untuk perang. Yang Allah datangkan waktu hanya tentera-tentera Allah berupa ribut mai, halau mereka semua pekat-pekat balik. Solat Jumaat. Bila tinggal sikit, Allah akan bagi kemenangan. Demikian juga yang berlaku dalam perang Allahumma salli ala Muhammad Tabuk. Tabuk lagi jauh perjalanan. Salli ala Muhammad. Tentang jauh dah 1,000 batu perjalanan. Salli ala Muhammad. Daripada Madinah sangat jauh nak pergi ke Tabuk. Dahlah jauh. Waktu tu musim panas. Bukan sakat musim panas. Waktu tu pula salli ala Muhammad, pokok-pokok kurma berbuah lebat. Ujian para sahabat Nabi SAW suruh semua orang kena keluar api. Waktu tu tinggal berapa orang yang tak pi, yang akhirnya dipulaukan, dan sampai turunlah ayat yang memaafkan, yang mengampunkan dosa mereka. Tapi dalam perjalanan yang jauh tu ramai yang patah balik. Sebab tak tahan patah balik. Nabi SAW, para sahabat pun sakit hati, Rasulullah, depa patah balik Rasulullah, depa patah balik Rasulullah, depa patah balik Rasulullah. Tak apa, Allah akan rehatkan kita dengan pulangnya mereka. Allah akan rehatkan kita dengan pulangnya mereka. Rupanya tuan-tuan, bukan maksud jumlah yang banyak itu syarat untuk Allah berikan kemenangan. Tetapi keikhlasan dan kekuatan itu sebenarnya mai daripada hati orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, demikian yang berlaku kepada tentera Talut. Allahumma salli ala Muhammad, jumlah tentera ketika sampai di sungai, sebahagian besar pasukannya pun membangkang. Hanya sebahagian kecil saja yang taat kepada Talut. Jumlah pasukan Talut semakin sedikit. Maka Talut berdoa kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Itu doa dia.
Tentera dia pun doa macam tu. Kemudian Allah pun memperkenankan doa itu yang dibaca oleh Talut dan tenteranya, maka pasukannya berjaya untuk mengalahkan tentera Jalut. Kisah Talut dan Jalut ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 246 hingga 252. Firman Allah yang bermaksud, mereka tentera Talut mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah dalam peperangan itu. Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, ini Daud, pemerintahan dan hikmah setelah meninggalkan Talut, dan Allah mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurnia yang dicurahkan ke atas semesta alam. Surah Al-Baqarah ayat 25. InsyaAllah tuan-tuan, demikianlah kisah kita pada malam ni. Doa yang kita panjang, dan saya ingat doa ni pun sesuai untuk kita amalkan pada waktu ni. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita ni daripada wabak ni. Allah berikan kepada kita ni kesabaran dalam keadaan kita berhadapan dengan suasana-suasana yang macam ni. Perbanyakkan berdoa kepada Allah. Saya pesan lagi sekali, dan saya duk kempen di mana saja saya pergi, perbanyakkan istighfar. Waktu ni bagi banyak-banyak istighfar. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sebut, man lazima al-istighfar min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa yadhuqu haitsu la yahtasib, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan melepaskan dia daripada kesempitan. Allah akan memberikan ketenangan pada kegelisahan dia, dan Allah akan memberikan dia rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Waktu ni waktu banyak istighfar. Waktu orang pekat-pekat pergi jumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, pergi mengadu, wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ni hujan, tempat kami ni hujan tak turun. Apa amalan yang kami boleh buat? Dia kata istighfar. Mai seorang lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ni tak kahwin lama dah, tak ada anak, apa kami boleh buat? Istighfar. Mai seorang lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ni ada tanam tanaman, pokok-pokok apa semua, tapi kering, tak subur, apa kami boleh buat? Istighfar, kata dia. Lalu seorang pengikut dia kata, wahai Imam, semua pun suruh istighfar. Orang ni pun masalah dia suruh istighfar, orang ni suruh istighfar. Pasal apa? Dia kata, bukan, saya kata Allah yang sebut dalam Quran. Faqul sustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara wa yursilis samaa 'alaihim midrara wa yumdikum bi amwali wa banina wa jannatin anhar, atau sadaqallahul azim. Surah Nuh ayat 10 hingga 12, tuan-tuan boleh rujuk. Maka dikatakan, beristighfarlah kamu kepada Allah. Sebab sungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kamu. Allah akan memberikan kamu harta anak pinak yang banyak, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai untuk kamu. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita lah ni nak kena buat apa? Bagi banyak istighfar. Banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Kalau boleh saya nak bagi kita dapat sehari 1000 kali istighfar pun tak apa. Ni waktu kemuncak macam ni, semua orang istighfar. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau seluruh orang Islam dekat Malaysia ni semua istighfar? Nabi SAW janji Allah nak bagikan perlepasan. Allah nak bagi segala kebaikan dengan istighfar, nak bagi jalan keluar. Istighfar. Ikut tak mampu nak buat 1000 kali, paling tidak buat 100 kali sehari. Tapi saya nak minta siapa yang dengar ni, siapa yang tengok ni, tolong mula pada hari ni bagi banyak istighfar. Biiznillah, dengan izin daripada Allah, dengan janji daripada Nabi SAW, insya-Allah Allah akan mengangkat ni wabak-wabak daripada kita, insya-Allah. Cukup sekadar itu untuk malam ni, tuan-tuan. Kita jumpa lagi bulan hadapan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.